Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini untuk subjek akhlak Ustazah akan ajar tentang adab di masjid. Macam sebelum ni Ustazah dah ajar adab di masjid, adab memasuki masjid. Jadi kita akan sambung adab keluar masjid dan seterusnya. Mula. Adab-adab masuk masjid. Yang pertama, berkeadaan suci dan bersih. Maksudnya, keadaan pakaian kita, keadaan tempat kita, semuanya suci dan bersih, tak ada najis, tak ada kekotoran. Yang terbaik ialah kita masuk ke dalam masjid dengan keadaan yang berwuduk. Kemudian, yang kedua, membaca doa masuk masjid. Lepas ni, saya akan ajar cara awak hafal doa masuk masjid dengan mudah, termasuklah dengan erti dia sekali. Yang ketiga, kita mendahulukan kaki kanan untuk masuk ke dalam masjid. Masuk masjid menggunakan kaki kanan. Seterusnya, solat sunat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid ni ialah solat sunat 2 rakaat yang kita lakukan sebaik saja kita memasuki masjid. Caranya macam mana? Kita masuk ke masjid dalam keadaan yang berwuduk. Kemudian, kita tak perlu duduk dulu. Kita terus solat sunat tahiyatul masjid bersendirian. Niatnya, sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu caranya. Kemudian yang kelima, berniat iktikaf. Maksudnya kita berniat untuk iktikaf di dalam masjid untuk melakukan ibadah-ibadah. Dan yang terakhir yang keenam, berzikir dan membaca Al-Quran. Kita berzikir, membaca Al-Quran semuanya untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah, untuk kita mendapatkan pahala bila kita pergi ke masjid. Baiklah, saya teruskan. Masjid. Tadi kita dah masuk masjid, sekarang kita nak keluar pun ada adab yang kita perlu tahu. Yang pertama, kita perlu membaca doa. Tadi kita masuk masjid, kita dah baca doa. Nak keluar masjid pun ada doa dia. Nanti saya akan ajar kemudian ya. Yang kedua, melangkah keluar dengan kaki kiri. Kita masuk masjid dengan kaki kanan dan kita keluar masjid dengan kaki kiri. Yang ketiga, berniat untuk datang semula ke masjid. Bukan sahaja kita pergi sekali tu je. Masa solat tarawih je pergi masjid. Yang bukan solat tarawih tak pergi masjid. Bulan Ramadan je rajin pergi masjid. Bulan lain tak rajin pergi masjid. Kita tak nak macam tu. Kita berniat untuk datang semula ke masjid. Kalau boleh setiap hari, setiap waktu solat. Kemudian yang keempat, beradab sopan ketika keluar dari masjid. Bukannya berlari. Macam tu kita selalu tengok. Ada kanak-kanak yang bila pergi masjid, berlari-lari nak keluar masjid, berlari-lari nak masuk masjid. Dalam masjid pun berlari-lari, bermain-main, buat bising dan sebagainya. Itu tak boleh. Itu ialah tanda-tanda orang yang tidak beradab. Kemudian yang kelima, tidak mengambil barang milik orang lain. Atau senang ceritanya, mencurilah. Kita nampak ada uncle, ada pakcik ni duduk dekat tepi tu. Dia letak handphone dia dekat sebelah. Kemudian, dia solat. Masa dia solat tu, kita pun ambil handphone dia. Boleh ke tidak macam tu? Tak boleh. Kita tak boleh mengambil barang atau hak milik orang lain. Yang seterusnya, keluar masjid. Doa masuk dan keluar masjid. Untuk doa masuk dan keluar masjid, doa masuk masjid daripada Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Maksudnya, wahai Allah, engkau ampunilah dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi, Ustazah nak ajar awak macam mana kita nak hafal doa masuk masjid dengan mudah menggunakan lagu. Lagunya macam ni. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, ampunkan dosaku dan bukakan pintu rahmatmu. Itu lagu yang Ustazah ajar untuk awak senang nak menghafal doa masuk masjid. Walaupun dia punya pengertian tu mungkin lari sikit ayat dia, tapi maksudnya tetap sama. Awak boleh ikut sama-sama. Lepas ni, kita teruskan untuk doa keluar masjid pula. Daripada Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba fadlika. Lebih kurang sama macam doa masuk masjid tadi, tapi bezanya dekat belakang ni fadlika. Maksudnya, wahai Allah, Engkau ampunilah dosaku dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu kelebihanmu. Okey, riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Caranya, nak menghafal doa keluar masjid dengan mudah melalui lagu, macam lagu tadi juga sama. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba fadlika. Ya Allah, ampunkan dosaku dan bukakan pintu kelebihanmu. Itu saja. Senang sangat. Ada anak boleh hafal. Kemudian nanti saya akan tanya seorang-seorang. Awak kena record video awak menyanyi 2 lagu ni. Lagu doa keluar masjid dan lagu doa masuk masjid bersama-sama. Okey? Baiklah, saya teruskan. Pula kepada fadilat beradab di masjid. Fadilat ni apa maksudnya? Fadilat ni ialah kebaikan, kelebihan, keistimewaan kalau kita beradab di masjid, ketika keluar masjid, ketika masuk masjid. Apa fadilatnya? Yang pertama, kita dapat meningkatkan keimanan kepada Allah. Orang yang pergi masjid ni mesti orang yang baik-baik. Tak ada orang yang pergi masjid niat jahat. Okey, jadi bila kita pergi masjid, kita dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, kita dapat mengeratkan silaturahim antara jemaah. Masa pergi masjid lah kita nak jumpa kawan-kawan, jumpa jiran tetangga, kita mengeratkan silaturahim. Yang ketiga, beroleh ketenangan jiwa. Sebab apa beroleh ketenangan jiwa? Sebab bila kita pergi masjid, kita mestilah nak beribadah kepada Allah. Jadi, kita akan memperoleh ketenangan jiwa. Yang keempat, dapat bergaul dengan kawan-kawan yang baik. Bila kita nak cari kawan-kawan baik, kita pergi masjid. Bukan kalau nak cari kawan-kawan yang jahat, kita nak pergi mana? Pergi tempat-tempat yang mendatangkan dosa dan sebagainya. Jadi, kalau kita nak cari kawan-kawan yang baik, yang berakhlak baik, kita pergi ke masjid. Kemudian yang kelima, dihormati oleh orang lain. Orang-orang yang rajin pergi masjid, yang rajin beribadah kepada Allah, mereka akan dihormati oleh orang lain, oleh semua orang. Yang keempat, dapat ganjaran pahala. Ini confirm lah. Kalau kita pergi masjid pun dah dapat pahala. Baca doa masuk masjid pun dah dapat pahala. Banyak sangat pahala kita kumpul kalau kita beradab di dalam masjid. Itu ialah fadilat kelebihan yang kita dapat. Okey, seterusnya. Okey, akibat tidak beradab di masjid. Akibat tidak beradab di masjid. Apa maksud akibat? Akibat ni bermaksud kesan yang buruk ataupun keburukan kalau kita tidak beradab di masjid. Okey, kita tengok sama-sama. Yang pertama, merosakkan keimanan diri. Orang yang pergi masjid tapi dia tidak beradab. Dia tak baca doa. Dia tidak mengamalkan nilai-nilai murni yang baik. Dia buat dosa dalam masjid, maka dia akan merosakkan keimanan dirinya sendiri. Dan yang kedua, menimbulkan kemarahan jemaah di masjid. Bila kita main-main dalam masjid, duduk dalam masjid, orang mengaji, solat dan sebagainya, tapi kita main-main, kita buat bising, jadi kita akan menimbulkan kemarahan jemaah di masjid. Kemudian yang ketiga, tidak dihormati oleh jemaah masjid. Siapa yang akan hormat kita kalau kita selalu membuat benda-benda yang tak elok di dalam masjid? Contoh gambar yang kita tengok kat sini, dia main. Di sekolah mana ni agaknya ni? Dia lari-lari main, cabut samping kawan dia, berlari-lari, buat bising dalam masjid. Orang-orang macam ni tidak akan dihormati oleh jemaah masjid. Dan yang paling teruk sekali yang keempat ialah berdosa. Berdosa kalau kita tidak beradab di dalam masjid. Tengok ni. Kawan-kawan dia tengah duduk dan dia langkah kawan-kawan dia ni. Dia langkah kawan dia dan bermain, berlari-lari dalam masjid. Ini adalah semua perbuatan yang tidak beradab di dalam masjid. Inilah hasil yang kita akan dapat kalau kita tidak beradab di dalam masjid. Jadi saya harap lepas ni anak-anak semua kalau kamu pergi ke masjid, jangan lupa adab-adab masuk masjid, baca doa, berniat iktikaf, niat untuk datang lagi ke masjid dan sebagainya. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.